Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tiba-tiba Malaysia dikejutkan dengan berita berkaitan dengan MCA keluar Barisan Nasional. Adakah dengan ini terdapat wakil rakyat daripada BN akan letak jawatan akan keluar daripada kerajaan? Dan dari manakah permulaannya timbul berita MCA keluar BN? Saudara-saudara, berkaitan dengan isu tersebut, saya melihat dalam satu maklumat ataupun satu berita, tiada pihak termasuk DAP minta keluarkan MCA daripada Barisan Nasional. Nah, kita nak tahulah dari mana berita, dari mana akar cerita ini yang berkata ataupun memulakan isu MCA keluar BN. Adakah Presiden MCA dan Presiden UMNO sedang dalam pergaduhan? Kalau MCA keluar BN, agak-agak apa yang akan berlaku kepada Barisan Nasional? Apa yang akan berlaku kepada UMNO? Dan apa yang akan berlaku kepada kerajaan? MKT UMNO, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Abdul Rahman Dahlan menolak dakwaan bahawa terdapat perbincangan untuk mengeluarkan MCA daripada gabungan BN. Rahman menjelaskan bahawa tiada mana-mana parti termasuk DAP yang merupakan sekutu dalam kerajaan gabungan serta pesaing politik lama MCA membuat permintaan sedemikian. Sebagai ahli pengasas kepada BN, saya tidak nampak pun keperluan untuk parti itu keluar daripada gabungan tersebut. Saya pun berfikirlah, DAP pun tiada buat kenyataan bahawa ingin MCA keluar daripada BN. Bahkan keluar daripada kerajaan pun tidak pernah ada kenyataan daripada DAP. Adakah ada persoalan yang timbul kalau MCA keluar kerajaan? Adakah MCA akan menyertai pembangkang? Adakah MCA akan menyertai PN? Ataupun adakah MCA akan menyertai Pakatan Harapan bersama dengan DAP? Itu pun mungkin lucu juga. Dalam artikel ini berkata, setahu saya tidak ada perbincangan dalam UMNO yang mengatakan bahawa MCA perlu dikeluarkan. Jadi saya tidak tahu macam mana cerita ini boleh timbul, katanya. Presiden MCA Wika Siong mendakwa bahawa ada pihak luar yang mencadangkan agar UMNO menyingkirkan MCA daripada BN dan bahawa parti itu kini menunggu keputusan UMNO. Tanpa menamakan mana-mana individu, ahli Parlimen Ayer Hitam itu turut mendakwa bahawa individu sama sebelum ini pernah menuduh MCA mengkhianati masyarakat Cina kerana hubungannya dengan UMNO. Timbalan Pengerusi UMNO Sabah juga menekankan bahawa peranan MCA dan DAP dalam memperjuangkan hak serta kebajikan masyarakat Cina adalah penting dalam menentukan sokongan mereka. Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kejutan kepada rakyat Malaysia bila isu pembebasan Najib mulai menjadi salah satu cerita yang paling panas di media sosial di seluruh Malaysia. Saudara-saudara yang saya hormati, akhirnya apa yang akan berlaku kepada Najib Razak? Tapi sebelum kita teruskan berkaitan dengan cerita dan berita pengampunan Najib Razak, baru-baru ini saya telah melihat dalam satu artikel yang menyebut nama isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, Rosmah Mansor, terlibat dengan ilmu hitam. Dan pada akhirnya perkara ini telah dinafikan oleh Rosmah sendiri rasanya. Sebab selepas Rosmah Mansor didakwa mengamalkan ilmu hitam, isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak akhirnya menyaman pemegang akaun TikTok bernilai RM 1 juta. Saya pun berfikirlah kalau benarlah isteri bekas PM Najib Razak
yang mengamalkan ilmu hitam, adakah Najib Razak akan menceraikan Rosmah? Kerana perkara itu sudah pasti satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, isteri kepada bekas PM Najib Razak menafikan perkara ini, bahkan telah menyaman pengguna TikTok bernilai RM 1 juta. Saudara-saudara, dalam satu tulisan daripada Syabuddin Husin bertarikh 3 Februari, Najib mohon pengampunan penuh. Nasibnya kini diserah kepada kebijaksanaan agung. Bekas PM Najib Razak telah memberi mandat kepada peguamnya untuk mengemukakan pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Memaklumkan perkara berkenaan, Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah tersebut merupakan usaha terakhir yang sedang dilakukan oleh bekas Presiden UMNO. Kita melakukan di peringkat perundangan sampai ke peringkat akhir, yaitu judicial review, dan kini melalui lembaga pengampunan yang terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Inilah usaha terakhir sedang kami lakukan, dan sebagaimana kenyataan saya keluarkan sebelum ini, kita melakukan satu tindakan supaya Peguam Najib memohon pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Najib telah memberi mandat ini kepada peguamnya untuk memohon pengampunan penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Sinar di hujung terowong itu ada, tapi bila ia akan datang tidak diketahui, dan sebab itu pohon perkenaan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Saudara-saudara, baru-baru ini ada NGO yang membuat kenyataan agar Najib tidak layak dibebaskan. Jadi kepada penyokong Najib pula berharap penuh Najib akan dibebaskan, bukan esok tapi hari ini. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku seterusnya? Sila komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, seringkali kita melihat di media sosial ada saja perkara ataupun ada saja kritikan dan serangan terhadap Anwar Ibrahim. Sudah pasti serangan-serangan ini daripada kepimpinan pembangkang. Mungkin ada beberapa keputusan tidak popular yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Antaranya sebelum ini adalah kenaikan harga diesel. Bercakap tentang kenaikan harga, bercakap tentang bayaran, sewa dan sebagainya, harga barang. Akhirnya, satu lagi perkara yang telah menarik minat pembaca, yang telah menarik perhatian netizen, berkaitan dengan tarif elektrik. Dalam satu tulisan daripada Syabuddin Husin, TNB untung berbilion ringgit, tak naik taraf elektrik tak boleh ke? Cadangan kenaikan tarif elektrik sebagaimana diumumkan TNB pada Disember 2024, walaupun ketika itu cuba dinafikan, tetapi akhirnya diakui oleh kerajaan. PM berkata kenaikan yang akan bermulai Julai nanti adalah suatu keperluan. Tarif elektrik perlu dinaikkan pada separuh kedua tahun ini. Bagaimanapun, tambah beliau, kenaikan itu bukan sebanyak 14% sebagaimana diumumkan TNB. Anwar mengakui langkah itu akan menyukarkan atau merugikan, namun menyatakan kerajaan bersedia mendengar pandangan orang lain. Dalam kenyataan pada 27 Disember 2024, TNB memaklumkan bahawa Julai 2025, tarif asas elektrik akan dinaikkan sebanyak 14.2%. Sebagai respon kepada pengumuman TNB tersebut, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak akan membenarkan kenaikan tarif elektrik yang boleh menjejaskan rakyat. Fadilah kemudian berkata, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra yang diterajuinya tidak dirujuk dan dimaklumkan oleh TNB berhubung kenaikan tarif elektrik yang diumumkan. Dalam hal ini, sebarang pengumuman berhubung penetapan tarif elektrik di Semenanjung akan dikeluarkan oleh kerajaan.
Sekarang apa sudah jadi? Setiap tahun TNB dilaporkan untung berbilion ringgit. Tak naik tarif elektrik tak boleh ke? Soal Syabudin Nursin. Jadi bermula daripada perkara ini, saya menimbulkan satu persoalan lah. Kalau ada beberapa kepimpinan di dalam kerajaan yang mulai tidak berpuas hati dengan perkara ini, adakah akan ada wakil rakyat, akan ada parti yang menyokong kerajaan hari ini untuk bertindak keluar daripada kerajaan? Mungkin ada yang mulai bercakap, adakah dengan ini Anwar layak dipecat? Nah, jadi pada akhirnya pandangan ramai orang menjadi pandangan. Hanya menjadi pandangan, hanya menjadi satu kritikan, dan akhirnya Anwar Ibrahim sebagai PM pasti akan mengambil satu keputusan yang lebih bijak selepas ini. Karena kita tahu Anwar Ibrahim mengambil keputusan-keputusan ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan rakyat Malaysia. Jadi pada akhirnya, kalau ada yang kata ada MP tarik sokongan, ada parti tarik sokongan, ada yang berkata Anwar layak dipecat, bagi saya belum lagi kita boleh simpulkan perkara itu. Kita nantikan saja pada PRU 16.